Khalid bertahan, katak bukan punca Pakatan Harapan kalah. Najib tarik permohonan hartanah 100 juta ringgit. Kenapa Anwar tak puas hati lagi? Kalah di Melaka, Muhyiddin tetap bertegas takkan kembali pada UMNO. Kids yang dakwa kemenangan PRN Melaka, bukti Najib bakal Perdana Menteri ke-10. Kalah PRN Melaka, Anwar Ibrahim digesa letak jawatan. Amanah menolak tanggapan kekalahan teruk PKR dan Pakatan Harapan pada pilihan raya negeri Melaka adalah akibat gabungan itu menerima dua katak politik. Pengarah komunikasinya Khalid Samad berkata, sekiranya sentimen berkenaan diambil kira, pastinya calon bersatu mewakili Perikatan Nasional juga rata-rata ditolak pengundi. Kalau orang benci sangat dekat katak, kenapa bersatu yang dipenuhi katak dapat undi? Macam Mas Ermiati, calon Perikatan Nasional di Tanjung Bidara, walaupun dia kalah tetapi dapat undi tinggi juga. Padahal dia katak, kata Khalid. Mas Ermiati Samsudin adalah bekas pemimpin UMNO yang kemudian melompat menyertai bersatu. Beliau memperolehi 3,195 undi berbanding pemenang AB Rauf Yusof Barisan Nasional yang meraih 3,559 undi. Khalid berkata, kekalahan teruk Pakatan Harapan harus dilihat dalam konteks betul dan bukan atas sentimen Pakatan Harapan memberi ruang kepada dua bekas pemimpin UMNO. Orang kata, dua bekas UMNO itu punca kita kalah. Itu tidak betul. Dulu pilihan raya umum ke-14 kita menang besar sebab bersatu bersama kita. Itu harus diakui, katanya kepada portal FMT. Khalid merujuk kepada Idris Harun dan Nur Azman Hassan yang dipecat daripada UMNO tetapi diangkat oleh Pakatan Harapan sebagai calon pada PRN Melaka. Bagaimanapun Idris kalah di kerusi asahan manakala Nur Azman tewas di Pantai Kundo. Khalid berkata, kekalahan di Melaka memberi isyarat jelas kepada Pakatan Harapan mengenai keperluan membentuk gabungan lebih besar merangkumi pejuang, muda dan warisan. Selain PKR, DAP, Amanah dan APKO, Amanah sudah lama laungkan hal ini. Pakatan Harapan tidak boleh kata kita dah cukup kuat dan tidak mahu orang itu dan orang ini. Kita kena akui parti-parti itu mampu beri undi kepada calon Pakatan Harapan. Kita kena usahakannya dan tunjuk kita mampu bersama menentang kleptokrasi, kata ahli parlimen Shah Alam itu. Khalid turut membayangkan Anwar Ibrahim masih diperlukan untuk menerajui Pakatan Harapan kerana beliau adalah pilihan terbaik yang ada. Ditanya sama ada Pakatan Harapan perlu merombak kepimpinan tertingginya susulan kekalahan PRN Melaka, Khalid berkata ringkas, jika ada yang lebih baik, bincanglah tanpa mengulas lanjut. Bagaimanapun, Ketua Amanah Bukit Bintang Ahmad Asri Talib mahu Anwar berundur sebagai pengerusi Pakatan Harapan susulan kekalahan teruk gabungan itu di Melaka. Perlu kaji semula jawatan pengerusi Pakatan Harapan dan biar diterajui oleh orang yang betul-betul mampu membawa mesej Pakatan Harapan pada masa depan, katanya. Tegasnya, tindakan Anwar menerima dua katak politik menyebabkan pengundi, terutama dari kaum Cina, menolak calon Pakatan Harapan dengan tidak turun mengundi. Kita lihat protes daripada pengundi Cina menolak PKR dan ramai tidak balik mengundi. Kita sasar 70%, tetapi yang keluar mengundi 61% sahaja. Isu permohonan hartanah melibatkan Najib Razak terus dimainkan oleh pembangkang di Parlimen walaupun bekas Perdana Menteri itu menolak tanah yang ditawarkan kerajaan sebelum ini. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menggesa Menteri Keuangan Tengku Zafrul Abdul Aziz menjelaskan di Parlimen kenapa kerajaan mudah mempertimbangkan pemberian hartanah itu. Ini bukan nak menyanggah secara peribadi hak YB Pekan, tetapi secara prinsipnya bagaimana mungkin kerajaan dan jemaah menteri dalam keadaan kemelut ekonomi parah sekarang boleh dengan mudah meluluskan wang begitu besar kepada seorang mantan Perdana Menteri. Jadi kita minta Menteri Keuangan beri penjelasan apa yang berlaku. Memang kita tahu ada dalam undang-undang peruntukan kepada bekas Perdana Menteri, tetapi kita nak tahu berapa yang diperolehi dan mengapa jemaah menteri boleh setuju dengan mudah, katanya di Dewan Rakyat. Muhammad Sabu Pakatan Harapan Kota Raja ketika bangkit mencelah secara menyindir, bertanyakan sama ada Ketua Pembangkang itu bersetuju supaya kerajaan memberikan imbuhan besar kepada semua bekas Perdana Menteri walaupun negara akan bankrupt. Memandangkan jasa bekas Perdana Menteri, boleh tak Ketua Pembangkang setuju dengan saya? Tunku Abdul Rahman diberi pampasan 1 bilion ringgit sebagai bapa kemerdekaan. Abdul Razak Hussein, bapa pembangunan 500 juta ringgit. Hussein On, bapa perpaduan, cukuplah 300 juta ringgit. Dr. Mahdi Muhammad, bapa pembangunan moden, kita bagi 2 bilion ringgit. Abdullah Ahmad Badawi, 100 juta ringgit. Najib, 100 juta ringgit. Buat negara bankrupt pun tak apa. Yang penting imbuhan kepada bekas Perdana Menteri. Begitu penting. Setuju Ketua Pembangkang? Soalnya, Anwar berkata, imbuhan terlalu tinggi kepada bekas Perdana Menteri akan membebankan kewangan negara. Saya percaya
Kalau ikutkan pengalaman, tokoh seperti Tunku Abdul Rahman, Tun Razak tak perlu imbuhan dana kerana mereka kasih kepada negara ini. Berbeza dengan yang lain, Tengku Zafrun memberitahu Dewan Rakyat bahawa kerajaan menerima persetujuan Najib untuk menerima satu daripada 3 hartanah ditawarkan kerajaan sejajar peruntukan undang-undang. Beliau berkata demikian sebagai penjelasan kepada Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa hartanah itu bernilai 100 juta ringgit. Najib kemudian menarik balik hasrat untuk menerima tawaran kerajaan itu kerana tidak mahu ia dijadikan isu pada pilihan raya negeri Melaka pada Sabtu. Beliau menjelaskan tawaran hartanah itu sememangnya diperuntukkan mengikut Akta Ahli Parlimen Saraan 1980 pindaan 2003. Sejajar dengan itu, kerajaan telah memintanya memilih satu daripada 3 bidang tanah. Najib menjelaskan kelayakan untuk beliau peroleh tanah belum diluluskan lagi walaupun permohonan dibuat sejak 2018. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menegaskan beliau tidak sesekali akan meninggalkan Bersatu yang dipimpinnya walaupun Perikatan Nasional tewas teruk pada pilihan raya negeri. Beliau berkata Bersatu dan Perikatan Nasional akan terus meneruskan perjuangan berprinsipnya untuk ditawarkan kepada rakyat. Apakah saya akan tinggalkan parti saya dan kembali kepada parti asal UMNO? Itu sesekali tidak akan berlaku. Kita sudah berhijrah dan yakin prinsip asas Bersatu dan Perikatan Nasional tidak lain menawarkan suatu bentuk parti mendukung kerajaan lebih baik dan prinsip ketelusan. Keputusan PRN yang diumumkan menyaksikan Perikatan Nasional hanya menang 2 daripada 28 kerusi yang ditandinginya, iaitu Sungai Udang dan Bemban. Bagaimanapun, Perikatan Nasional gagal mempertahankan 2 kerusi dimenangi pada pilihan raya umum lalu, iaitu Paya Rumput dan Teluk Mas. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata Perikatan Nasional akan menjalankan kajian mendalam berkaitan kekalahan pada PRN Melaka. Katanya kesan jumlah pengundi yang keluar mengundi rendah dan kekangan jentera parti serta beberapa masalah lain akan dikaji. Kekalahan ini akan menjadi pengajaran dan panduan tentang langkah seterusnya yang akan diambil oleh Perikatan Nasional dalam pilihan raya akan datang. Perikatan Nasional bersedia apa-apa saja kemungkinan untuk menghadapi pilihan raya umum. Ini adalah jihad dan kita mahu supaya pengundi beri penilaian yang adil apa yang kita pertaruhkan, katanya. Pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang mempersoalkan sama ada kemenangan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri Melaka akan menandakan kembalinya Ahli Parlimen Pekan Najib Razak sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Memetik video Facebook Najib, Lim berkata Ahli Parlimen Pekan itu telah bertindak sebagai Panglima tertinggi kempen UMNO di Melaka. Secara automatik, timbul persoalan sama ada pilihan raya Melaka akan menjadi batu loncatan kepada Najib untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-10. Najib berterima kasih kepada pengundi Melaka kerana menyokongnya dan UMNO dan dia menyifatkan kepuasan kemenangan besar Barisan Nasional dengan tidur yang lena, kata Lim. Lim berkata, persoalan mengenai kemunculan sebelum Najib pada masa depan harus difikirkan bukan sahaja oleh rakyat Melaka tetapi oleh semua rakyat Malaysia. PRN Melaka telah disifatkan sebagai kemenangan besar bagi UMNO. Gambaran ini bermasalah kerana Barisan Nasional menang besar hanya dari segi kerusi yang dimenangi tetapi bukan dari segi undi yang diperoleh oleh setiap gabungan, katanya. Berdasarkan pengiraan akhir, Lee berkata Barisan Nasional telah memenangi 21 kerusi dengan 38.39% bahagian undi, manakala Pakatan Harapan memperoleh 35.65% daripada 5 kerusi. Perbezaan antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan hanya 8,773 undi dan terdapat 12 kerusi yang dimenangi Barisan Nasional dengan majoriti kurang 1,000 undi, 7 menentang Pakatan Harapan dan 5 menentang Perikatan Nasional. Sekiranya 12 kerusi ini telah dimenangi oleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, pembahagian kerusi di antara ketiga-tiga gabungan itu adalah Pakatan Harapan 12, Barisan Nasional 9 dan Perikatan Nasional 7, membawa Melaka dalam landscape politik baru, kata Lim. Dalam satu kenyataan berasingan, Lim berkata keputusan PRN Melaka boleh menggoda kepimpinan UMNO untuk mengadakan PRU mengejut sebelum tarikh 22 Jun seperti yang dipersetujui di bawah memorandum persefahaman antara Pakatan Harapan dan kerajaan. Lim berkata ini adalah kerana Barisan Nasional berhasrat untuk kembali sebagai kerajaan persekutuan gabungan tunggal berdasarkan keputusan pengundian Melaka. Sumber memberi amaran bahawa ia boleh menjadi kesilapan besar. Lim berkata 12 kerusi yang dimenangi Barisan Nasional dengan majoriti di bawah 1,000 undi membuktikan bahawa kemenangan mereka bukanlah satu kesimpulan yang boleh diketepikan. Sebaliknya bergantung kepada faktor termasuk peratusan keluar mengundi. Sementara itu, Lim turut memuji bekas adun Bandar Hile, Tay Kok Kiu atas kesanggupannya melepaskan kerusi selamat dan berpindah ke Bemban di mana beliau tewas kepada Yazid Yaakob dari Perikatan Nasional dalam pertandingan 5 penjuru, juga menentang Barisan Nasional dan 2 calon bebas. Dia boleh kekal sebagai adun sekiranya kekal di kerusi Bandar Hile yang agak selamat dan bukannya memperuntukkannya kepada setiausaha politiknya dan timbalan Ketua DAP Leng Chow Yang yang menang dengan majoriti 7,778
perolehan undi, kata Lim. Apa yang Kok Q lakukan adalah dalam tradisi terbaik DAP. Dalam 56 tahun kehidupan politik saya telah mencuba 8 kali, sama ada dalam pilihan raya parlimen atau DUN, untuk meninggalkan kerusi selamat, untuk bertanding di kerusi yang agak tidak selamat, dan saya telah berjaya 4 kali dan gagal 4 kali, katanya. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim digesa bertanggungjawab di atas kekalahan Pakatan Harapan dalam pilihan raya negeri Melaka dengan melepaskan jawatan sebagai pemimpin tertinggi gabungan parti itu. Penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob berpandangan kegagalan Parti Keadilan Rakyat mempertahankan mana-mana kerusi Dewan Undangan Negeri juga menjadi sebab kukuh untuk Anwar perlu berundur. Muhammad Taufik berkata, Anwar hanya seperti dinosaur purba dalam politik dan kedudukan Presiden PKR itu sudah tidak lagi relevan. Rakyat Melaka memilih Barisan Nasional kali ini menggambarkan ada rekod pentadbiran Pakatan Harapan selama 22 bulan sebelum ini yang tidak memuaskan hati mereka dan kemudian diterjemahkan menerusi keputusan PRN Melaka pada Sabtu, di mana Pakatan Harapan PKR juga dilihat gagal mempertahankan satu kerusi, bahkan ada don hilang wang deposit. Maka siapa perlu bertanggungjawab? Sudah pasti pengarah pilihan raya PKR dan Presiden PKR serta pengurusi Pakatan Harapan yang perlu bertanggungjawab. Bagi saya, Anwar perlu letak jawatan serta merta dan tinggalkan kerusi pengurusi Pakatan Harapan bagi menunjukkan beliau bertanggungjawab terhadap kekalahan besar dialami oleh Pakatan Harapan di Melaka, katanya ketika menjadi panel dalam program Sinar Live yang mengupas tajuk Mampukah Kerajaan Pilihan Rakyat Melaka mengembalikan kestabilan dan kemakmuran negeri hang tua ini pada Ahad? Menurut Muhammad Taufik, sejak awal percaturan Pakatan Harapan yang meletakkan calon pemimpin lompat atau lompat parti yang ditolak oleh penyokong sendiri juga menunjukkan mereka gagal belajar daripada kesilapan. Ini berbeza dengan Barisan Nasional yang berani mengemukakan 85% muka baru. Saya juga terkejut. Begitu juga penganalisis politik lain kerana Barisan Nasional sebelum ini penuh keegoan dengan muka-muka lama, tapi mereka belajar daripada kesilapan. Namun dalam soal taktik Pakatan Harapan, signal mesej sudah ada ditolak penyokong, tapi disebabkan ego pemimpin dinosaur purba, Pakatan Harapan perlu belajar atas kesilapan dan perlu lihat ini adalah pengajaran besar kepada mereka supaya mengubah tindakan dan taktik politik. Bagi saya, Anwar sudah tidak relevan dalam politik Pakatan Harapan dan berikan kepada muka-muka baru untuk memimpin Pakatan Harapan, katanya. Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin tidak bersetuju dengan desakan agar pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim meletak jawatan atas prestasi buruk gabungan itu dalam pilihan raya negeri Melaka baru-baru ini. Katanya tidak adil untuk hanya menyalahkan seorang individu sahaja, sedangkan segala keputusan yang dibuat Pakatan Harapan adalah secara kolektif. Menurut Hanifah, dia menerima banyak mesej yang memintanya seolah-olah bersetuju untuk menyalahkan Anwar di atas kekalahan Pakatan Harapan, khususnya PKR pada PRN tersebut. Secara jujur, bagi saya, sesiapa pun berhak mengkritik hatta sepedas mana pun ke atas para pemimpin Pakatan Harapan, termasuk Anwar, akibat kekalahan tersebut. Ya, dengan hormat agak fair untuk mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ada saham bagi kekalahan Pakatan Harapan dan kesemua calon PKR di Melaka. Tapi harus ingat, segala keputusan Pakatan Harapan bukan dilakukan oleh beliau seorang sahaja. Setahu saya, Pakatan Harapan sentiasa dipandu atas keputusan kolektif, maka menyalahkan hanya seorang individu sahaja. Sedangkan sebarang keputusan Pakatan Harapan bukan bersifat keputusan tunggal, sebaliknya ia adalah keputusan kolektif. Bagi saya, maaf cakap adalah tidak adil, katanya dalam satu kenyataan. Beliau yang juga ahli jawatan kuasa tertinggi Parti Amanah Negara secara peribadi berpendapat Pakatan Harapan masih memerlukan khidmat Anwar bersama kepimpinan sedia ada. Gesaan agar ketua pembangkang itu berundur muncul selepas penampilan suram PKR yang kalah ke semua 11 kerusi yang ditandingi dalam PRN Melaka. Pengkritik antara lain mendakwa keputusan Anwar mewajarkan tindakan mengambil katak politik daripada UMNO dan bersatu dengan alasan untuk mengembalikan mandat rakyat sebagai antara punca kekalahan tersebut.